Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita baca berkenaan dengan pembagian tauhid yang pertama iaitu tauhid rububiyah. Kita telah sebut tentang dari dalil tauhid rububiyah daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Rasulullah dan daripada akal manusia sendirilah. Jadi kesimpulannya tauhid rububiyah ni diterima oleh kebanyakan manusia lah. Hanya segelintir sahaja yang tidak mahu menerima dan buat keras kepala, tak terima tauhid rububiyah. Bila kata semua manusia ni terpaksa akur, terpaksa mengakui lah tauhid rububiyah ni. Hatta orang kafir sekalipun, Jadi soalannya, adakah pengakuan orang kafir terhadap tauhid rububiyah ni menyebabkan mereka ni masuk Islam dan menyebabkan mereka selamat daripada azab? Mereka percaya Allah Ta'ala yang buat langit bumi, yang menghidup, yang mematikan, yang menentukan segala-galanya dah. Adakah akidah mereka ni boleh menyelamatkan mereka dan boleh mengislamkan mereka dah? Jadi kita tengok dalam tajuk perbahasan kita pada pagi ni dah. Muka surat 15 dah. Al-mabahas tsani bayanu anna al-iqrar bihadha at-tauhid wahdahu la yunji min al-'adab. Perbahasan yang kedua berkenaan tauhid rububiyah ni ialah penjelasan bahawasanya pengakuan terhadap tauhid ini sahaja tidak boleh menyelamatkan daripada azab. Mengaku sahaja, menerima sahaja tauhid rububiyah tidak boleh menyelamatkan daripada azab. Inna tauhid ar-rububiyah huwa ahadu anwa'it tauhid ats-tsalasah kama taqaddam. Walidha fa innahu la yasihu imanu ahadin wa la yatahaqqaq tauhiduhu illa idza wahadallah fi rububiyyati. Lakin hadha an-naw' min at-tauhid laysa huwa al-ghayah min bi'sati ar-rusuli alaihimussalam. Tauhid rububiyah salah satu daripada tauhid tiga yang telah kita sebut pada tajuk yang lepas dah. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat. Oleh sebab tu tidak sah iman seseorang, tidak akan sempurna, tidak akan terlaksana tauhid seseorang kecuali dia mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Kalau tak ada tauhid rububiyah, maka tak jadi tauhid dia, tak jadi iman dia. Oleh sebab tu itu kepentingan tauhid lah, tauhid rububiyah dah. Tetapi tauhid ni saja bukan matlamat, bukan matlamat kepada dakwah Rasulullah alaihi wassalam. Bukan penghujung kepada dakwah Rasulullah alaihi wassalam. Nabi-nabi bukan mengajar Allah sebagai pencipta sahaja dah. Allah sebagai pemberi rezeki sahaja. Bahkan tauhid ini sahaja tidak boleh menyelamatkan daripada azab Allah selagi mana seseorang hamba tidak melakukan kewajipan kepada tauhid rububiyah, iaitu tauhid uluhiyah.
Sekarang ini kita mengaku Allah Ta'ala yang menjadikan kita dah. Oleh kerana kita mengaku Allah yang menjadikan kita, maka kita kena sembah Allah. Betul tak? Kalau kita mengaku saja Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala bagi rezeki, tiba-tiba kita sembah berhala. Jadi hak sembah Allah Ta'ala tu, mentauhidkan Allah dalam ibadat tu bagi lazim kepada tauhid rububiyah. Kewajipan kepada tauhid rububiyah ialah kita kena mengesahkan Allah dalam ibadat. Tiba-tiba mengaku Allah Ta'ala yang menjadikan, yang bagi rezeki, tiba-tiba dia pergi puja. Dia pergi puja, dia pergi minta kepada selain daripada Allah. Maka dia meninggalkan lazim kepada tauhid rububiyah dah. Kewajipan kepada tauhid rububiyah iaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid dalam ibadat. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam surah Yusuf ayat 106 dah. Ini muka surah akhir surah Yusuf dah. Muka surah akhir surah Yusuf, Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan dalam surah Yusuf ni setiap pada awal sampai akhir memang cerita Nabi Yusuf belaka. Muka surah akhir ya. Layar akhir ya, bukan cerita Nabi Yusuf ya. Dah. Hal lain tu setiap pada awal sampai akhir tu Nabi Yusuf belaka. Nabi Yusuf mimpi, Nabi Yusuf royak mimpi dia pada ayah dia. Dah cerita Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Adik Nabi Yusuf apa dia? Bawa Nabi Yusuf tu laga. Nabi Yusuf diikuti oleh apa dia? Rombongan daripada Mesir. Kemudian dijadikan anak akak. Sampailah habis dah. Setiap pada awal sampai akhir. Asal qasas dah. Jadi layar akhir tu, muka surat akhir tu lah, barulah bukan cerita Nabi Yusuf. Tu pun Tuhan sebut kaedah lah, pengajaran daripada surah Nabi Yusuf berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan kenabian, berkenaan dengan kisah-kisah yang perlu kita ambil pengajaran dah. Jadi dalam layar akhir tu Tuhan sebut, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tak molek ayat ni. Ayat ni rekah ni. Ayat 106 surah Yusuf dah. Tidaklah kebanyakan mereka, majoriti manusia beriman kepada Allah kecuali mereka beriman dalam keadaan mereka menyengutukan Allah. Mereka percaya kepada Allah, percaya Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, tapi dalam masa yang sama mereka menyengutukan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah beriman sebahagian besar mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka menyengutukan Allah. Dalam tauhid rububiyah mereka beriman. Dalam tauhid uluhiyah mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Iman mereka ni dalam tauhid rububiyah. Syirik mereka dalam tauhid uluhiyah. Jadi tu pakar manusia. Tu pakar tauhid uluhiyah lah. Maknanya kalau walaupun dia percaya tauhid rububiyah tapi tauhid uluhiyah dia syirik Tuhan, maka mereka masih dianggap musyrik, kafir dah. Okey, wal makna dah. Makna ayat ni. Makna ayat ni dah tak molek. Ai ma yukirru aktsaruhum billahi rabban wa khaliqan wa raziqan wa mudiran wa kullu zalika min tauhidul rububiyah. Maksud ayat ni tidaklah memberi akuan, tidaklah akur kebanyakan mereka terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan pencipta dah, sebagai penjaga, pemberi rezeki, sebagai pentadbir. Dan semua sekali itu merupakan tauhid rububiyah. Tidaklah mereka mengakui illa wa hum musyrikun, kecuali dalam masa yang sama mereka juga orang yang menyekutukan Allah bersama-sama, orang yang menyekutukan bersama-sama Allah dalam ibadat
dengar orang lain. Deh. Maknanya mereka menyembah Allah, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala, Allah mereka menyembah api. Mereka menyembah roh-roh orang mati. Minal ausan wal asnam, daripada berhala, patung-patung dah, yang tidak memberi mudarat langsung tidak memberi manfaat, tidak memberi dan tidak boleh menegah dah. Jadi orang Mekah dia percaya dah, dia percaya sangat. Dia percaya, dia beriman kepada Allah Taala dah. Kita makan mari ayat Quran, kalau kamu tanya mereka. Dah. Okey. Orang marah ni. Dah, sebab orang ngaji tauhid 20 sifat 20 ni, dia anggap tauhid rububiyah ni sebagai matlamat lah. Sebagai tauhid paling tinggi sekali. Dah. Sedangkan tauhid ni semua orang ngaku belaka. Dah. Orang tak apa dia? Tidak Islam pun ngaku juga. Tapi mereka anggap ni tauhid yang sangat apa dia, ni tauhid yang boleh mengislamkan dah. Tengok molek dah. Wa bihadzal makna lil ayah qala al mufassirun min as-sahabah wat tabi'in. Makna yang kita sebut ni, inilah yang disebut oleh ahli tafsir di kalangan sahabat dan tabi'in dah. Dia gini, Quran ni kita tafsir Quran dengan Quran. Kalau Quran dengan Quran tak ada, kita tafsir Quran dengan hadis. Kalau tak ada juga, kita tafsir Quran dengan perkataan para sahabat dan tabi'in dah. Sebab sahabat-sahabat ni anak murid Nabi. Mereka mengaji Quran dengan Nabi dan mereka memahami Quran dah. Tengok gapo dia sahabat kata, gapo dia tabi'in kata terhadap ayat ni. Dah. Tengok molek dah. Kata Ibnu Abbas tak ada dah ketua ahli tafsir dah, tak ada dah. Dia mari tafsir Ibnu Abbas kalah habis tafsir lain dah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala. Katanya Ibnu Abbas, antara iman mereka, kepercayaan mereka, iaitu yang disebut wa ma yu'minu aktsaruhum ni, antara iman mereka, kepercayaan mereka, bila mereka ditanya, bila mereka disoal lah, siapa dia yang menciptakan langit, siapa dia yang menciptakan bumi, siapa dia yang menciptakan bukit buka, gunung gana, lalu mereka menjawab Allah. Mereka menjawab Allah. Wahum musyrikun. Sedangkan mereka musyrik. Mereka semua berhala. Dah. Mereka percaya pada berhala, mereka makan bangkai, mereka minum arak, mereka tak semaya bel dah. Mereka percaya kepada macam-macam dah. Tapi bila tanya mereka siapa dia buat langit bumi, mereka akan mengatakan Allah dah. Maksud mereka percaya pada Allah. Wa qala Ikrimah, anak murid Ibn Abbas dah. Tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Ikrimah kata, mu tanya mereka, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit bumi, lalu mereka akan menjawab Allah. Maka itulah iman mereka kepada Allah. Mereka percaya Allah buat mereka, buat langit bumi. Tetapi dalam masa yang sama, wahum ya'buduna ghairahu, mereka menyembah selain daripada Allah. Wahum musyrikun. Jadi pengakuan mereka tidak menyebabkan mereka itu Islam, tidak menyebabkan mereka itu menjadi ahli tauhid dah. Wa qala Mujahid kata, imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Iman mereka ialah mereka berkata Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan memberi rezeki, Allah yang akan mematikan kita. Fahadha imanun, maka ini iman, ini kepercayaan. Iman dari segi rububiyah lah. Tetapi ma'asyirki ibadatihim wairahu, dalam masa yang sama mereka menyekutukan ibadat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi syirik tetap syirik, iman mereka tetap ada dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala, tapi tak diselamatkan mereka daripada syirik dengan azab Allah. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bin Zaid, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa mu'min billah wa ya'rifu anna Allaha rabbuh wa anna Allaha khaliquhu wa raziquh wa huwa yushriku bihi. Katanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, tidak ada seseorang yang menyembah bersama Allah selain pada Allah kecuali dia percaya kepada Allah. Dia mengetahui Allah penjaganya, Allah penciptanya, pemberi rezeki kepadanya. Wahuwa, sedangkan dia menyekutukan dengan Allah, dia mensyirikkan Allah. Ala tara kaifa qala Ibrahim, tidakkah kamu tengok bagaimana Ibrahim berkata? Qala afara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Nabi Ibrahim kata, tidakkah kamu melihat apa yang kamu sembah, kamu dan datuk nenek kamu terdahulu, maka sesungguhnya mereka semua musuh bagiku. Apa sahaja yang kamu sembah ni musuh bagiku. Wajib kita memusuhi, wajib kita menolak, wajib kita mengingkari, wajib kita kufur dengan semua sembahan-sembahan selain daripada Allah. Illa rabbal alamin, kecuali Allah Rabbul Alamin. Inilah makna kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebab tu ngucap-ngucap ni bukan la rabba illallah, la ilaha, bukan la rabba. Kalau la rabba semua orang ngaku belaka. La ilaha hanya ahli tauhid sahaja yang menerima dah. Tidak ada sembahan dah yang sebenar kecuali Allah sahaja. Wan nusus anis salaf fi hadzal makna kasiratun. Jadi nas-nas yang jelas daripada salaf, daripada ulama-ulama sahabat tabi'in, ulama terdahulu tentang makna ini sangat banyak. Bal laqad kana al-musyrikuna zaman an-nabi muqirrina billahi rabban khaliqan raziqan mudabbiran. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka memang mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pentadbir. Wa kana syirkuhum bihi min jihatil ibadah. Dan syirik mereka dari segi ibadat sahaja. Syirik mereka dari segi ibadat, bukan dari segi kepercayaan Allah sebagai pencipta. Haitsu ittakhadul andad wa syuraka yad'unahum, sehingga mereka mengambil regu-regu, sekutu-sekutu yang mereka menyeru mereka, dan mereka memohon pertolongan, dan mereka meminta hajat, dan tuntut mereka dengan berhala-berhala, dengan ruh-ruh, dengan tempat-tempat puaka dan sebagainya lah. Pokok kayu besar dan sebagainya. Mereka sanggup sembelih nazar, sembelih binatang untuk mohon hajat mereka, minta hajat mereka dah. Hak tu pun sebenarnya mereka jadikan perantara sahaja sebenarnya. Mereka tahu sangat tak boleh bui dah, tak boleh bagi sebagai perantara pun dia anggap syirik juga dah. Okey, sekarang ni kita mari soalan-soalan orang musyrik kepada orang musyrikin yang menunjukkan bahawasanya mereka mengakui belaka. Semua pencipta ni, yang mencipta ni hanya Allah Ta'ala sahaja dah. Wa qad dallal Qur'anul Karim fi mawatin adidah minhu ala iqraril musyrikin bi rububiyyatillah ma isyrakihim bihi fil ibadah. Quranul Karim menunjukkan dari tempat yang banyak pengakuan musyrikin dengan sifat rububiyah Allah, sekalipun mereka menyekutukan Allah dalam ibadat. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 61, wala in sa'altahum. Tengok dalam Quran ni wala in ni banyak kali dalam Quran dah. Wala in ni banyak kali dalam Quran. Lam tu dipanggil lam jawab qasam, dia panggil dah.
Lam jawab qasam. Kalau orang ngaji tafsir jalan lain, dia ketahuilah. Walain ni maksud dia nya wallahi. Demi Allah. Lain, jika sekiranya kamu tanya mereka, wahai Muhammad. Sa'altahum, kamu tanya mereka, kamu soal mereka. Man khalaqas samawati. Siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Wa sakhara syamsa, yang memperjalakan, yang mengeruhkan matahari dan bulan. La yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan menjawab, yang mencipta, yang mengeruhkan semua sekali ni ialah Allah sahaja. Fa anna yufakun. Bagaimana mereka boleh dipalingkan? Dipalingkan daripada beribadat kepada Allah kepada beribadat kepada berhala. Dia tahu dah Allah Ta'ala buat langit bumi, apa pergi semua berhala? Jadi tu kait ke tauhid rububiyah dengan tauhid ibadah dah. Ayat yang kedua surah Al-Ankabut juga ayat 63 dah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Dan demi Allah, jika sekiranya kamu tanya mereka, siapakah yang menurunkan air daripada langit dah, air hujan daripada langit, lalu dia menghidupkan dengan air itu bumi yang mati, bumi selepas gersang mati, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka pasti akan menjawab. La yaqulunna, nescaya pasti mereka akan menjawab Allah. Qulil hamdulillah. Maka jawablah, segala puji-puja hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Tak puji-puji hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Tetapi kenapa mereka memuja, mereka mengagung-agungkan selain daripada Allah? Fa anna yufakun. Bagaimana mereka boleh dipalingkan sehingga mereka mengagungkan orang lain selain daripada Allah? Bal aktsaruhum la yaqilun. Bal aktsaruhum la yaqilun. Bahkan kebanyakan mereka tidak berfikir dah. Tidak berfikir. Allah yang mencipta, tiba-tiba mereka puja orang lain. Wa qawluhu wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Surah Zukhruf ayat 87 dah. Dan demi sesungguhnya kalau kamu tanya mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna ni siapa dia? Hum siapa dia? Hum, huwa, huma, hum. Dhamir siapa dia tu? Hum tu, dhamir tu ialah orang musyriki zaman Nabi. Orang musyrik zaman Nabi. Wahai Nabi, kalau mu tanya orang musyrik zamanmu, tak, mereka, siapa dia? Orang musyrik zaman Nabi ni akan menjawab, dah, akan menjawab. La yaqulunna, mereka akan menjawab Allah. Dhamir tu orang musyrik dah. Fa anna yufakun. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 84 sehingga 89 dah. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyalah mereka, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang ada pada bumi, jika kamu mengetahui. Maka mereka akan menjawab, milik semua sekali adalah milik Allah. Qul afala tazakkarun. Tanyalah wahai Nabi, kenapa kamu tidak mengambil peringatan? Tak. Kenapa kamu masih meminta kepada orang lain, mohon kepada orang lain. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanya mereka, siapakah yang menjaga 7 lapis langit dan Tuhan yang menjaga aras yang besar? Sayaquluna lillah. Mereka pasti akan menjawab. Sayaquluna, mereka pasti akan menjawab lillah, milik Allah juga dah. Qul afala tattaqun. Tidakkah kamu selamatkan diri? Selamatkan diri maksudnya daripada terlibat dengan perkara-perkara syirik, terlibat dengan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in. Tanyalah wahai Nabi, siapakah yang berada di tangannya kerajaan semua perkara ni? Wa huwa yujiru, dialah yang memberi perlindungan. Wala yujaru alaihi, tidak ada orang yang melindunginya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Sayaquluna,
mereka juga akan menjawab, lillah. Ni juga kerajaan juga, pemerintahan juga milik Allah dah. Fa anna tusharun. Bagaimana kamu kata kamu telah disihir, kamu telah dipalingkan daripada kebenaran dah. Jadi fa anna tusharun, fa anna tufakun. Dah afala ta'qilun, semua sekali tu persoalan-persoalan kepada orang musyrikin, kerana mereka masih lagi kekal dengan syirik mereka walaupun mereka menerima tauhid rububiyah dah. Jadi mereka tidak menggunakan sel-sel otak mereka, tak tercantum lah. Dah. Tak sambung. Dah. Pencipta lain. Lepas tu tiba-tiba mereka pergi puja orang lain. Tak kena lah. Kena. Mereka tahu Allah Ta'ala Maha Kaya, tiba-tiba mereka minta dengan orang lain. Falam yakunil musyrikuna ya'taqiduna anal asnam hiya allati tanzilul ghaith wa tarzuqu al-alam wa tudabbiru syu'unahu. Orang musyrikin tak pernah percaya, tak pernah yakin bahawa berhala lah yang menurunkan hujan, yang memberi rezeki pada alam dunia ni, yang mentadbir urusan dunia. Bahkan mereka meyakini semua sekali ni hanyalah sifat istimewa Allah Subhanahu wa taala. Wa yukirruna anna awthanahum allati yad'una min dunillah makhluqah. Mereka juga yakin, mengakui berhala-berhala mereka yang mereka seru kepada Allah merupakan makhluk. Tidak memiliki diri mereka sendiri. Tidak juga memiliki untuk apa-apa untuk penyembah mereka. Mudarat ke, manfaat ke, secara bersendirian ataupun tidak boleh juga memiliki kematian, kehidupan, tidak boleh membangkitkan. Mereka percaya. Tanya pun mereka tak ada, tak boleh. Dah. Tapi kenapa mereka masih puja? Ni pelik. Kalau tanya mereka, adakah berhala mereka bagi rezeki? Adakah berhala mereka ni bagi manfaat mudarat? Adakah berhala mereka ni boleh membangkitkan orang mati? Boleh ke tak? Boleh menyembuhkan penyakit? Tak boleh. Lepas tu kenapa kamu semua juga? Wala tasma'u wala tubsiru. Mereka yakin berhala mereka tidak mendengar, tidak melihat. Wa yukirruna, dan mereka juga mengakui bahawasanya Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala sahaja yang melakukan perkara yang kita sebut atas dah. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Laisa ilaihim wala ila awsanihim syai'un min zalika. Mereka tidak ada apa-apa kuasa, berhala mereka tidak ada apa-apa kelegak kuasa dah. Mereka percaya. Tapi apa puja juga. Tidak ke bodoh. Tak. Wa annahu subhanahu al-khaliq wa ma adahu makhluk. Mereka juga mengakui Allah sahaja pencipta. Selain daripada Allah makhluk belaka. Dia Allah sahaja Rabb, Tuhan. Wa ma adahu marbub. Orang lain itu semua dijaga belaka. Ghaira annahum ja'alu min khalqihi syuraka wa wasa'id. Jadi kenapa masih lagi mereka memuja berhala? Masih lagi mereka mengagung-agungkan? Masih lagi mereka meminta-minta? Mereka meminta pertolongan? Mereka menyebut hajat-hajat mereka? Sebab apa? Kenapa mereka tak minta direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya kerana, ni jawapan dia dah. Kerana ghaira annahum ja'alu lahu min khalqihi syuraka wa wasa'id. Mereka menjadikan berhala sebagai sekutu dan orang tengah, perantara antara mereka dengan Allah, dengan Tuhan. Mereka jadikan sebagai wasilah, tawassul. Mereka jadikan berhala sebagai tawassul mereka, perantara mereka. Yashfa'una lahum bizamihim. Mereka meminta syafaat kepada berhala ni dengan sangkaan mereka di sisi Allah. Mereka sangka berhala ni, berhala ni kita pasal tak berhala ni. Berhala dalam bentuk orang. Betul tak bentuk orang? Bentuk orang tino ada, orang jantan ada. Macam-macam lah. Kebanyakan orang lah tak? Kebanyakannya orang tak? Betul tak?
Maksudnya asal berhala ni mereka asalnya orang soleh. Orang soleh, ruh orang soleh. Maksudnya mereka meminta dengan ruh orang soleh supaya bagi syafaat kepada mereka. Dan sebagai perantara mereka dengan Tuhan. Faham ke tak? Batu sebagai simbolik sahaja. Batu, kayu, patung sebagai simbolik sahaja bagi mereka tu. Simbolik sahaja. Kerana sebab tu dia bentuk orang. Dia bentuk dewa-dewa. Wa yuqarribunahum ilaihi zulfa, dan mereka menghampiri diri mereka melalui berhala tu. Jadi mereka gitok bunga lah, gitok calok lah, gi nasyid depan tu lah, tak? Gi menyanyi, gi berlagu lah, berapa lah. Sebagai nak menyukakan supaya ruh ni gi minta hajat dengan Tuhan. Tak? Sampai ke hajat mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, sebenarnya mereka ni sendiri berkata ma na'buduhum, bukanlah kami menyembah berhala-berhala ini, patung-patung ini, ruh-ruh ini, illa liyuqarribuna, bukan mereka sebagai Tuhan, tetapi supaya mereka dapat menghampirkan diri kami kepada Allah. Mereka dapat menghampirkan diri kami ini kepada Allah. Tak, mereka sebagai perantara yang menghampirkan diri kami kepada Allah Ta'ala. Ai liyashfa'u lahum indallah, supaya ruh-ruh ni boleh bagi syafaat pada mereka di sisi Allah, untuk menolong mereka, bagi rezeki kepada mereka, dan apa sahajalah yang kesusahan dunia ni boleh lepaskan mereka. Nabi-nabi ajar ke buat perantara gini ni? Nabi-nabi ajar ke? Nabi-nabi memerangi, menghapuskan, membasmi semua sekali ni. Tapi mereka ni lah asalnya dah. Asalnya fikir bid'ah ni lah. Syaitan iblis ni dah. Asalnya tak ada perantara gapo, tapi syaitan iblis ni suruh buat perantara, akhirnya jadilah penyembah berhala. Wa ma'a hadzal iqraril am minal musyrikin billah, musyrikin lillah birububiyyah, illa annahu lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun pengakuan orang musyrikin secara umum Allah sebagai Tuhan pencipta, tetapi pengakuan mereka tidak memasukkan mereka dalam Islam. Bahkan Allah tetap menghukum mereka bahawa mereka ni musyrikin, orang-orang musyrik. Mereka ni kafirun, orang kafir. Wa tawa'adahum, bahkan Allah mengancam mereka dengan neraka dan dengan kekal dalam neraka selama-lamanya. Wastabaha rasulahu, dan Allah menghalalkan darah mereka kepada Rasulullah dan sahabat-sahabat. Rasulullah boleh perangi mereka, boleh bunuh mereka, boleh rapah harta benda mereka, boleh perangi mereka. Likaunihim, sebab apa? Sebab kerana mereka lam yuhaqqiqu lazimat tauhid rububiyah, kerana mereka tidak melakukan kewajipan kepada tauhid rububiyah, iaitu beribadah hanya kepada Allah. Mereka mengaku Allah sebagai pencipta, tetapi mereka tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah. Wa huwa tauhidullah fil ibadah. Jadi tauhid rububiyah sahaja tidak menyelamatkan seseorang daripada azab dan kemurkaan Allah, dan tidak boleh memasukkan seseorang itu dalam Islam. Wa bihadza yatabayyan anna al-iqrar bi tauhid rububiyyah wahdahu duna al-ityan bilazimihi tauhid uluhiyah la yakfi wa la yunji min azabillah. Dengar penjelasan ini, dengar panjang lebar keterangan ini, jelaslah kepada kita bahawasanya pengakuan terhadap tauhid rububiyah sahaja tanpa melakukan lazim kewajipan kepada tauhid rububiyah, iaitu tauhid uluhiyah, tidak mencukupi, tidak memadai. Bukan saja tidak memadai, bahkan tidak boleh menyelamatkan langsung daripada azab Allah,
tidak boleh mengeluarkan langsung daripada syirik dan kufur, dah. Tidak boleh melamatkan darah, dunia, dah. Dan harta benda. Wa tastalzimu bal huwa hujjatun balighatun 'alal insan. Bahkan mengaku tauhid rububiyah sahaja ni merupakan hujjah. Hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat ke atas manusia yang menuntut supaya mereka memurnikan agama mereka untuk Allah Ta'ala sahaja. Dah mengaku tauhid rububiyah agak, bolehlah semua berhalanya. Tinggallah benda lain. Dah. Wa tastalzimu ifradallah wahdahu bil ibadah. Dan memestikan mereka, memaksa mereka, dah menarik mereka supaya mengesahkan Allah dalam ibadat. Fa idza lam ya'ti bidzalika, tapi kalau mereka masih lagi belum enggan, tak seterima juga tauhid uluhiyah, maka fahuwa kafir. Maka taklah mereka tu kafir, halalud dam, halal darah dan harta benda mereka. Kena faham dah. Dan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah panjang lebar lah kita akan sebut, insya-Allah taala akan datang. Sikit lagi. Sikit lagi dia tauhid rububiyah dah. Mazahir al-inhiraf fi tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah disebut dah, kebanyakan manusia mengakui dan menerima tauhid rububiyah. Hanya segelintir sahaja. Hak tu pun jenis hak tak tewih lah. Hak jenis nikah kerak. Hak jenis degil. Hak jenis fikiran komuni. Tidak mahu menerima tauhid rububiyah. Sekarang ni pun Cina komuni dah. Dah bila mari nyakit ni kak, tak lewat apa dah mereka, tak lewat apa dah. Pitih boleh tahu gitu ya, pitih. Duit dah. Duit kertas tahu gitu ya. Mungkin nak beli betul alih. Dah, pergi supermarket pun barang pun tak ada. Kena nak keluar rumah pun tak alih, kena kuarantin. Bahkan dah nak tembok dah ni. Hak berat-berat nak tembok dah. Dah. Oh berat. Lari. Lari dia tembok dah. Nak buat geran dah. Dah ketu hak rawak mati dah. Mazahir al-inhiraf fi tauhid rububiyah. Mazahir maksud fenomena dah. Fenomena penyelewengan dalam tauhid rububiyah. Ada juga segelintir penyelewengan yang berlaku dalam tauhid rububiyah. Ada juga orang yang cuba menolak tauhid rububiyah dah. Walaupun kebanyakan manusia ni paksa terima dah. Walaupun mereka musyrik sekalipun. Birragam min anna tauhidir rububiyah amrun markun fil fitrah dah. Markus fil fitrah. Fil fitr. Majbulah alaihi nufus. Mutakathirah ala takririhi al-adillah. Walaupun tauhid rububiyah ni memang telah tertanam dalam fitrah manusia, memang semula jadi ada dalam jiwa manusia, dan memang banyak dari dalil bukti-bukti kiri kanan atas bawah dalam luar dalam belakang dah. Illa annahu wujida fin nas man hasala indahu inhiraf fihi. Masih ada lagi manusia yang menyeleweng, yang dia lari, yang dia cuba mengingkari perkara ini dah. Wa yumkinu talkhisu madhahiril inhiraf fi hadzal bab fi ma yali. Mungkin kita boleh buat ringkasanlah penyelewengan berikut seperti yang telah kita tulis dah. 3 perkara dah. Yang pertama jahdu rububiyatillah aslan wa inkaru wujudihi subhanahu. Pertama, mereka menolak secara total sifat ketuhanan Allah, dan mereka ingkar menolak adanya Allah Subhanahu Wa Taala, adanya Tuhan. Ana komuni lah. Komuni dah. Etis. Sebagaimana yang diyakini oleh golongan al-malahidah. Malahidah ni golongan etis dah. Tak percaya Tuhan.
alladzina yusniduna ijada hadhil makhluqat ila tabi'ah, yang mereka menyandar sesuatu yang wujud ni secara nature dah. Bumi jadi dengan sendiri, hujan jadi dengan sendiri belaka. Au ila taqallubil laili wan nahar, ataupun berlaku ni mengikut peredaran masa. Dah. Peredaran masa maka jadilah go tu jadi go ni dah. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Wa ma yuhlikuna tu. Dan mereka berkata, bukanlah ia kecuali kehidupan kami di dunia. Kami mati dan kami hidup, dan tidak membinasakan kami kecuali masa. Masa yang menentukan belakang-belakangnya dah. Pokok kayu tumbuh, pokok kayu tu akan mati, akan buah. Dah. Orang tu akan lahir, orang tu akan membesar. Jadi masa yang menentukan belakang-belakang. Bukan adanya Tuhan dah. Ni golongan etis lah, malah hidah dah. Surah Al-Jasiyah ayat 24 dah. Yang kedua, jahdu ba'di khasa'isi Rabb subhanahu wa inkaru ba'di ma'ani rububiyyatihi. Kaman yang fi qudratallah ala imatatihi au ihya'ihi ba'da mautihi. Yang kedua, menolak sebahagian sifat istimewa Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari sebahagian daripada apa dia sifat-sifat dan kuasa sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada orang yang menafikan kuasa Allah, boleh mematikan, boleh menghidupkan selepas kematian. Ada orang musyrik tak percaya ke macam mana tu boleh menghidupkan semula tulang yang repuk dah, may yuhyil izama wa hiya ramim dah. Au jalbi an-naf'i lahu au daf'i dharri anhu, ataupun dia mengingkari macam mana Tuhan boleh menolak mudarat daripada dirinya ataupun menarik manfaat untuk dirinya dah. Au nahwi zalika, atau seumpamanya. Ni orang hak otak pendek lah, otak apa dia sikat lah dah. Nombor 3 dah. Nombor 3, i'ta'u syai'in min khasa'isir rububiyyah li ghairillahi subhanahu. Yang ketiganya ialah mereka memberi sesuatu sifat istimewa Allah Subhanahu, sifat istimewa rububiyah Allah Taala kepada selain daripada Allah. Dah, mereka menganggap bomoh boleh menyembuhkan penyakit. Mereka menganggap orang ni boleh tunaikan hajat mereka. Faman ittaqada wujuda mutasarrif ma Allahi azza wa jalla fi ayyi syai'in min tadbiril kaun. Mana-mana orang yang meyakini adanya orang yang boleh menentukan bersama-sama Allah pada apa-apa perkara pada urusan ni dah. Orang Syiah dia percaya imam dia dah boleh menurunkan hujan, tahu berapa lah daun, gugur dah, boleh tunaikan hajat mereka, boleh bagi anak, boleh bagi rezeki dah. Percaya ke imam, percaya ke pemimpin mereka dah. Mak guru mereka, syekh-syekh mereka, min ijad au i'dam, sama ada mengada ataupun meniadakan, ataupun menghidup atau mematikan, atau membawa kebaikan atau menolak kejahatan, atau seumpamanya. Kalau dia iktikad ada selain pada Allah, imam mereka ke, pemimpin mereka ke, wali-wali mereka ke, orang mati ke, ruh-ruh ni ke, maka dia juga telah menyengutukan Allah, musyrik billahil azim, menyengutukan Allah dengan Allah yang Maha Agung. Ini memang berlaku jugalah. Memang berlaku juga dengan setengah-setengah orang yang dia pendek akalnya, orang yang tohor dia punya keyakinan dia, kefahaman dia dah. Jadi ni antara fenomena walaupun jarang-jarang berlaku, tapi masih ada lah. Masih ada orang-orang yang menyeleweng oleh sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga boleh menyebabkan syirik, menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah juga orang yang tahu, orang yang yakin dia tak bohong tahu benda gaib, tak tahu gua ni dah. Tu juga meletakkan sifat rububiyah kepada selain daripada Allah Taala dah, ataupun meletakkan nama, meletakkan sifat Allah Taala kepada makhluk dah. Wallahu a'lam dah, itu saja dah. Jadi habislah
berkenaan dengan tauhid rububiyah dan kaitan dia dengan tauhid uluhiyah yang mesti diterima oleh kita dah. Allahu a'lam.